Baik, hari ini kita masuk kepada ubahan. Topik pertama tingkatan 5. Okey, so kita ada beberapa sebelum kita pergi pada tajuk atau topik yang subtopik dia, so saya nak perincikan pasal ubahan ni lah. Ubahan ni kita ada 3 jenis yang awak perlu belajar dalam silibusnya, ialah yang pertama dinamakan sebagai ubahan langsung ataupun ubahan tercantum. Yang tu yang pertama. Lepas tu kita ada lagi ubahan songsang, dan juga satu lagi kita ada ubahan bergabung. So kita ada lebih kurang sepatutnya ada 4, tapi subtopik dia adalah 3 lah. Tapi tak ada masalah pun. Dia benda yang sama je. So untuk yang topik pertama dia dinamakan sebagai ubahan langsung. Dia ada menggabungkan 2 elemen lah. Satu lagi ubahan langsung direct. Satu lagi ubahan tercantum. Dia sama konsep macam ubahan langsung, cuma dia ada 2 pemboleh ubah lah. Kalau ubahan langsung dia ada 1 saja pemboleh ubah. So kalau ubahan tercantum kita ada boleh lebih daripada 2 pemboleh ubah. So itu dinamakan sebagai ubahan langsung dan ubahan tercantum. So kita ada ubahan songsang dan juga ubahan bergabung lah. So apa itu ubahan langsung ataupun tercantum ni? Ubahan langsung ni adalah apabila pemboleh ubah Y bertambah, pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar sama dan sebaliknya. Sekejap. Pemboleh ubah Y bertambah, pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar sama dan sebaliknya lah. So kalau Y bertambah, X pun kena bertambah. Itu ubahan langsung lah. Ubahan tercantum pula adalah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah sebagai hasil darab 2 atau lebih pemboleh ubah yang lain lah. So maksudnya kat sini, macam kita cakap tadi, ubahan langsung kita ada satu pemboleh ubah je. Kalau tercantum kita ada 2 atau lebih pemboleh ubah yang lain. Kebiasaannya kalau kita nak nampakkan dia sebagai ubahan langsung ni, so kalau kita ada paksi X dengan paksi Y ni, paksi X dengan paksi Y ni, so kita akan dapat garisan dia garis lurus. Start from 0 lah. So kita dapat satu paksi daripada paksi origin 0,0 dan dia akan dapat straight line. So ini dah dinamakan sebagai ubahan langsung lah. So apa dia punya ni bentuk persamaan dia. First kalau dia cakap ubahan langsung, so kita ada ni Y, kita ada bentuk alpha ni. Alpha ni, so X to power of N lah. X kuasa N. So selepas kita dapat benda ni, kita tak boleh selesaikan persamaan dia. Dia kat sini dalam bentuk ungkapan lah. So kita kena keluarkan dia ataupun kita kena tambahkan dia, samakan dengan K. Tambahkan sama K. So kita dapatlah Y sama dengan K X kuasa N. So dalam ubahan ni, satu benda yang awak perlu tahu untuk selesaikan ubahan, mana-mana ubahan, tak kira ubahan songsang ke, ubahan langsung ke, ubahan bergabung ke, the basic one is awak kena dapatkan nilai K. K itu apa? K itu adalah dia punya pemala lah. So awak kena dapatkan K. Dia dapatkan K baru awak boleh dapatkan next step lah. Biasanya dalam ubahan ni dia akan bagi dulu 2 nilai itu X dengan Y untuk dapatkan nilai K. And then baru ditanya salah satu nilai itu. Itu untuk ubahan. So ini adalah definisi untuk ubahan langsung dan ubahan tercantum. So kita pergi kepada dia punya ni
soalan konsep dia. Okay. So, kita tengok soalan pertama ni, dia bagi kat sini, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan kuasa 3Z. Okay. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan kuasa 3Z. So, bermaksud, ini adalah ubahan apa? Ini adalah ubahan tercantum. So, kita ada pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Z kat sini. So, ubahan tercantum lah. Walaupun dia cakap secara langsung, tapi sebab dia ada dua atau lebih pemboleh ubah, so maksud dia dinamakan sebagai ubahan tercantum. So, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan kuasa 3Z. So, maksudnya Y bentuk alfa ni X kuasa 2, Z kuasa 3. Okay. So, kalau kita tukarkan persamaan dia, so kita akan dapat Y sama dengan K X kuasa 2, Z kuasa 2. So kita dapat Y sama dengan K X, Z kuasa 3 silap. Okay. K X kuasa 2, Z kuasa 3. Okay. Cuba buat untuk 3 soalan ni. Apa dia punya persamaan dia? Okay, 3 ni. 3 soalan lagi tu. Boleh tak? Nanti cikgu akan tanya dalam masa 2 minit. Ataupun cikgu nak minta ni lah. Salah seorang daripada awak ni. Hamizan, boleh onkan mic tu? Cikgu nak dengar suara awak. Boleh cikgu. Okay. So Hamizan, kalau kita tengok yang soalan kedua tu, dia cakap Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X dan kuasa 2Z. So persamaan dia akan dapat persamaan apa? Y sama dengan K X kuasa 3, Z kuasa 2. X kuasa 3 dan Z kuasa 2. Okay, yang nombor 2, nombor 3 ni? Y sama dengan K punca kuasa X punca kuasa 3Z. Okay, so jadi Y sama dengan punca kuasa 2 K. bagi kan ada K. Yeah, betul. K punca kuasa 2X punca kuasa 3Z. Okay, last sekali. P sama dengan K Q kuasa 3 R. K Q kuasa 3 R. Okay. So dah dapat macam mana kita nak buat, nak ubahkan daripada persamaan. Sepatutnya asal ni adalah Y dia bentuk ni kan, bentuk alfa ni. So kita dapatkan jadikan dia persamaan. Okay. Ini adalah bentuk ubahan lah, ubahan tercantum. Hampir semua ni semua adalah ubahan tercantum. Okay. Terima kasih Amizan. Okay. Kita pergi kepada ubahan songsang pula. Okay. Ubahan songsang ni apa? Ubahan songsang ni adalah apabila pemboleh ubah Y bertambah, pemboleh ubah X juga berkurang pada kadar sama dan sebaliknya. Okay. So, tadi kita tengok graf dia, graf garis lurus. Ini pun graf garis lurus. Kenapa dia sama? Sebab kalau kita tengok paksi dia. Okay. Jangan terpedaya dengan garis lurus. Maksud kalau garis lurus tu dia sama, so maksudnya songsang dengan langsung ni sama. Tak. Okay. Dia tengok paksi dia. Kalau Y, kalau songsang, paksi dia Y mesti sama. Cuma dekat sini dia akan jadi 1/X kuasa N. Okay. 1/X kuasa N lah. Dia jadi kat bawah. X tu. Dia akan diturunkan. So, makanya kalau kita nak buat persamaan dia, nama tersilap kat sini. Cikgu sepatutnya buat persamaan sini. So, Y alpha 1/X kuasa N. Kalau dia cakap songsang. Okay, kalau dia cakap songsang, sebenarnya dia akan jadi turun ke bawah. X kuasa 3 ke X kuasa 4 kan. Okay, so sepatutnya ni kalau boleh betulkan nota tu. So, Y sama dengan
K per X kuasa N. Okay, Y sama dengan K per X kuasa N. So, itu adalah macam ni kita nak tulis ubahan songsang lah. Okay, kalau orang tanya, kalau macam contohnya, saya nak juga gunakan paksi X kuasa N. Boleh tak untuk paksi ubahan songsang? Saya jawab, boleh. Okay, tapi graf dia akan jadi berbeza lah. Dia bukan garis lurus macam ni. Dia akan jadi garisan melengkung macam tu. Okay, contoh dekat sini yang kita boleh dapat adalah kalau kita ada X kuasa 2, kan? Ini adalah Y. So, garisan melengkung kemungkinan dia akan jadi macam ni. Itu dinamakan sebagai ubahan yang songsang lah. So, songsang dia akan jadi lengkung macam tu. Tapi kalau kat sini, dia ada apa kata garis lurus lah. Kalau kita buat paksi dia 1 per X kuasa, katakan 1 per X kuasa 2. Dia akan dapat garis lurus. Okey. Cikgu nak minta siapa ni? Adam Haikal. Okey, Adam Haikal. Boleh buka mic tu? Hello? Ni go. Okey. So, untuk soalan pertama, D berubah secara songsang dengan kuasa 2T. So, agak-agak awak, persamaan apa yang awak boleh buat kat sini? Adam. Okey. Dah tutup balik. Okey. Apalah. Okey. So, kalau dia cakap D berubah secara songsang dengan kuasa 2T. So, first kali kita kena buat yang bentuk alfa lah. So, D berubah secara songsang sebenarnya alfa kuasa 2T. So, buatnya 1 per T kuasa 2. Okey. So, kalau songsang dia kena kat bawah lah. Okey, then persamaan dia akan jadi apa? D sama dengan K per T kuasa 2. Okey. So, K per T kuasa 2. Okey. Sekejap. Okey, cikgu nak minta Anis onkan mic, boleh tak? Hello, Anis? Ya. Okey. Anis, boleh tak cikgu dapatkan persamaan untuk yang nombor 2 ni dan nombor 3? L sama dengan K bahagi punca kuasa 3J. Punca kuasa 3J. Okey, betul. Yang nombor 3 ni? Tak tahu dah cikgu. Sebab ayat dia panjang sangat Okey, tak apa. Nombor 3 lagi. Okey, kita tengok sini. Masa yang diambil T bagi sebuah lori untuk bergerak dalam satu jarak tertentu. Berkadaran. Cakap berkadaran. Start berkadaran Perhatikan berkadaran. Cakap songsang. Okey, songsang dengan pecutannya. Okey. So pecutannya dia tulis A. Okey. So maknanya T 1 per A. Okay, Anis. Dia T 1 per A. And then apa kita buat? T sama dengan K per A. Okay, boleh tak Anis? Ini. So kita dapat T sama K per A. Okay. So yang penting kat sini kita kalau jumpa dia tulis berkadaran songsang tu, then dia terus dah dapat lah. So sebab ayat dia panjang mungkin awak tak perasan kot. So tak apa, tak ada masalah. Okey, itu adalah ubahan songsang lah.
So kita kena letak kat bawah. Tu. Walaupun dia kuasa dia tak ada, tadi macam A tadi kan, tak ada kuasa, so dia still letak kat bawah. So maknanya 1/A lah. Tapi kalau ada kuasa, jadi macam yang pertama tu, dapat T kuasa 2. Then kena ada 2 kuasa lah. So cikgu masukkan yang X kuasa N tu, dia tak semestinya X kuasa 5, X kuasa 3, X kuasa 2. Dia kadang-kadang tak ada kuasa pun boleh dianggap sebagai songsang lah. Yang penting mesti dia berada di bawah lah. Okay, so pembuluhan tu dia letak dekat bawah. Okay, betul. Next, kita pergi kepada ubahan bergabung. Ubahan bergabung ni apa? Ubahan adalah gabungan ubahan langsung, tercantum dan songsang. Okay, so kita kat sini kita ada ubahan langsung dan songsang. Okay, yang pertama belah kiri tu ubahan langsung dan songsang. Yang belah kanan ni tercantum dan songsang. Okay, langsung dan songsang, tercantum dan songsang. Okay, so untuk yang pertama kita ada Y berkadar, okay. Kalau kita nak tengok daripada ayat matematik dia, kat sini, Y adalah berkadar langsung dengan X kuasa P. Okay, berkadar songsang dengan Z kuasa Q. Okay, so makanya Y sama dengan K X kuasa P per dengan Z kuasa Q. Okay. K tu kena adalah. Walau apa cara sekalipun, kalau boleh jumpa dengan ubahan, so dia akan jadi K. Mesti ada K untuk dapatkan dia punya pemalar. Okay. Sama juga dekat yang ubahan tercantum dan songsang. Ni tercantum dengan songsang. So Y berkadar langsung dengan X kuasa P dan W kuasa R. So Y sama dengan K, X kuasa P, W kuasa R bahagi dengan Z kuasa Q. Okay, ni so maksudnya ni basic lah. Macam mana kita nak tahu konsep ubahan-ubahan yang ubahan-ubahan yang perlu ada dalam kehidupan kita lah. Okay. Baik. Kita pergi kepada konsep dia yang ni. Okay. Untuk soalan pertama, dia cakap D berubah secara langsung dengan kuasa 2, 3E dan secara songsang dengan punca kuasa 3F. So kita kena tengok tick dia punya kadaran dia. Macam E, dia berkadar langsung. Okay. Ayat tu senang je. Kalau nak soalan ubahan ni, dia kadang-kadang soalan dia panjang. So kita bulat dan gariskan lah. So D berubah secara langsung dengan kuasa 3E. Okay, garis dan bulat. Dan secara songsang dengan punca kuasa 3F. So apa kita buat kat sini? D alpha, okay, kuasa 3E. Kuasa 3E, E kuasa 3 lah. Kuasa 3. Bahagikan dengan F kuasa 3. F kuasa 3, F punca kuasa 3F. Punca kuasa 3F. So D sama dengan K E kuasa 3 per dengan punca kuasa 3F. Okey, Luffy boleh teruskan soalan nombor 2 dan nombor 3 ni? Saya cuba ya. Boleh teruskan? Apa jawapan dia? Nombor 2 W alpha W X alpha. kuasa 2. W alpha X kuasa 2 per punca kuasa V. Okey, punca kuasa V. Okey, dan W sama dengan K X kuasa 2 per punca kuasa V. Okey, nombor 3. Nombor 3 S alpha X punca kuasa 3Z. Lepas tu per T kuasa 2. Per T kuasa 2. Okey, so S sama dengan
KX kuasa 3 punca kuasa Z per T kuasa 2. Okay, X saja kan? Tak ada kuasa 3 kan? X saja, tak ada. Punca kuasa 3 Z per dengan T kuasa Dengan T kuasa 2. itu saja. Okay, boleh Alfi? Ya. Okay. Okay. So, siapa yang dah salin, bukan dah salin. Siapa yang dah print tu, tak perlu salin. Okay, siapa yang dah yang tak print, tak sempat print, boleh salin soalan ni dulu. Jadi kita akan bincang. Dah ya. Okay dah Okay. So, soalan dia berbunyi, diberi Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3 dan Y sama dengan 32 apabila X sama dengan 2. Hitungkan nilai X apabila Y sama dengan 108. Okay. So, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? So, first kita kena buat yang tadilah alpha tu. Y alpha X kuasa 3. So, makanya Y sama dengan K X kuasa 3. Okay. Lepas tu kita kena buat apa? Kita kena dapatkan nilai K dia dululah. Bila Y sama 32 dan X sama dengan 2. So, Y, kita gantikan Y dengan 32 sama dengan K 2 kuasa 3. Okay. So, 32 sama dengan 8K. So, makanya K sama dengan 32 bagi 8. So, K sama dengan 4. Kan? K sama dengan 4. Okay. Makanya persamaan yang kita akan dapat adalah Y sama dengan 4 X kuasa 3. Okay. Y sama dengan 4 X kuasa 3. So, kita dapat Y sama dengan 4X kuasa 3. Baru kita masukkan yang Y sama dengan 108 untuk dapatkan nilai X yang kita nak dalam soalan. Right? So, biasanya item yang 32 dengan X sama dengan 2 ni, dia akan bagi dalam soalan. Dia minta kita dapatkan K dulu. Lepas tu baru kita dapatkan persamaan dia yang betul. Iaitu kat sini kita dapat Y sama dengan 4X kuasa 3. Then baru dia tanya soalan X apa apabila Y sama dengan 108. So gantikanlah Y sama dengan 108. So 108 sama dengan 4 darab dengan X kuasa 3, tidak tahu. Gantikan X kuasa 3 kat sini. So masukkannya X kuasa 3 sama dengan 108 bahagikan dengan 4. So should be kita dapat 108 bagi dengan 4 should be kita dapat 27. Okay. So X kuasa 3 sama dengan 27. So makanya X sama dengan
punca kuasa 3 bagi 27. So X sama dengan, ini X X sama dengan 3. Okay. X sama dengan 3. So kat sini flow dia untuk dalam ubahan, tak kisahlah ubahan langsung ke, ubahan tercantum ke, ubahan songsang ke, ataupun ubahan bergabung. Okay, first kali step dia kat sini adalah, okay, kita bagi step dia sebab nanti kita akan tengok banyak soalan. Okay, step pertama, dapatkan bentuk ni dulu. So kalau dia berkadar berubah secara langsung atau berkadar langsung, so terus buat ini. Yang pertama ni, Y alpha X kuasa 3. Kalau cakap langsung lah. Kalau berkadar songsang, dia 1 per X kuasa 3. Okay. Yang kedua, jadikan dalam bentuk Y sama dengan K. Okay, sama dengan K itu mesti ada. So gantikan alpha ni dengan samakan dengan K. Okay, dah gantikan sama dengan K, gantikan nilai-nilai dia untuk dapatkan nilai K ni. So step ketiga kita kena dapatkan nilai K. Okay, nombor 4 baru kita jadikan dia sebagai Y sama dengan K apa. Sebenarnya Y sama dengan, kat sini kita ada Y sama dengan 4X kuasa 3. Last sekali, nombor 5, step kelima dia, so kita kena dapatkan nilai yang dia nak lah berdasarkan kepada salah satu ataupun kadang-kadang ada 2 nilai yang dibagi kat dalam soalan. Okay, so kita dapatkan salah satu nilai yang tu. Kat sini kita ada X, dia nak X, so X sama dengan 3. Okay, kita ada 5 step je dalam ubahan ni. Dia tak banyak pun, dia tak panjang pun, dia tak renyah pun. Kalau awak faham macam mana dapatkan ubahan, so confirm awak akan tahu. Tak kisah dia ubahan langsung ke, songsang ke, tercantum apa semua, dia punya step dia sama. Cuma dia punya bentuk tu berbeza lah. Step sama. 1, 2, 3, 4 dan 5 tu sama. Ubah apa-apa ubahan pun dia akan jadi sama. Okay? Boleh? Siapa nak salin, dia salin dulu. Dia punya ni. Dia masa 2 minit untuk buat salin. Okay. 3. Baik, cikgu harap awak dah semua dah salin dah untuk yang penyelesaian ubahan langsung ni. Okay, kita pergi kepada contoh soalan ubahan tercantum lah. Boleh salin dulu. Cikgu tahu Lutfi tadi tak sempat nak pen kot. Okay, boleh salin dulu soalan dia.
Dah je. Okey. So dia beri R berubah secara langsung dengan S dan kuasa 2T. Okey. So R alpha kuasa berkaitan langsung dengan S. Okey, S dan kuasa 2T. So T kuasa 2. Okey, itu yang pertama. So lepas tu kita akan jadikan dia R sama dengan KST kuasa 2. Alright, KST kuasa 2. So kita akan dapat kat sini bukan dapat, kita kena dapatkan nilai K dululah. Jika R sama dengan 72 apabila S sama dengan 6 dan T sama dengan 2, so kita kena dapatkan nilai K dululah. So R dia 72, katakan 72 sama dengan K, S dia 6, T dia 2 kuasa 2. Okay. So kalau tengok kat sini, kita ada 2 kuasa 2 sama dengan 4. 4 kali 6 dapat 24K. So 72 sama dengan 24K. So maka K sama dengan 72 bahagi dengan 24. So K should be akan dapat K sama dengan 3 lah. K sama dengan 3. So apa kita buat kat sini adalah kita jadikan dia persamaan. Step yang sama iaitu step yang pertama iaitu warna tak cantik saya. Warna merah. Okey, 1, 2, 3. Yang keempat. Okey. So jadikan dia persamaan. So Y sama dengan 3 S T kuasa 2. Okey. Dan yang kelima, step yang kelima, kita gantikan nilai S sama dengan 4 and dengan S sama dengan T sama dengan 3 ni untuk dapatkan silap Y pula. Okey. Okey, ni R. R sama dengan 3, S T kuasa 2. Okey, lepas tu kita masukkan S sama dengan 4, T sama dengan 3 untuk dapatkan nilai R dia. Okey. So kat sini kita akan dapat R sama dengan 3 darab dengan S adalah 4, T kuasa 2. T kuasa 2 kuasa 2. Okay. 3 kuasa 2. So kita dapat 3 kuasa 2 9. So 3 darab 4 darabkan dengan 9. 9. So dapat berapa ni kalau 3 darab 4 darab 9 ni? 108. 108. Okey, 108 lah. So maksudnya R dia sama dengan 108. Okey, so sama juga daripada ubahan langsung yang kita buat tadi dengan ubahan tercantum, dia akan dapat 5 step yang sama. Okey, first kita dapatkan alpha, lepas tu kita samakan dengan K, lepas tu dapatkan nilai K. Yang keempat, kita jadikan dia persamaan R sama dengan apa, lepas tu dapatkan nilai yang dia nak. So kita gantikanlah nilai yang ada bagi kat situ. Okay, bahan ni simple je, tak ada rumit sangat pun. Dia topik yang rumit sekali melibatkan matematik pengguna. Nanti awak akan belajar pasal insurans, tapi itu nanti dulu. Kita boleh sampai ke bab yang paling susah lah. Okay, kita pergi kepada bab yang simple, itu bahan dulu. Okay, kita pergi kepada contoh ubahan songsang pula. Okay, ubahan songsang kita ada Y berubah secara songsang dengan X kuasa 3. So makanya Y berubah ataupun alpha 1 per X kuasa 3. Sebab dia songsang kan. Ayat ni kita tahu songsang. Tentukan sama ada X dan Y ni adalah berkadar songsang ataupun tidak. Okay. So macam mana kita nak tentukan Y dengan X kuasa 3 ni berkadar songsang ataupun tidak? Okay.
first thing first adalah kita kena dapatkan nilai K dulu lah. Okay, cikgu pilih salah satu kat sini. Cikgu pilih yang ni, 2.0 dengan 0.3 untuk dapatkan nilai K dia dulu. So yang kedua, step kedua, Y sama dengan K per X kuasa 3. Okay, so dapatkan nilai K dia macam biasa. So X dia 2 dan Y dia 0.3. So 0.3 sama dengan K per 2 kuasa 3. Okay, so maksudnya K sama dengan 0.3 darabkan dengan 8. So kita dapat K sama dengan 2.4 lah. Okay, so K sama dengan 2.4. Okay, so makanya Y sama dengan 2.4 bahagi dengan X kuasa 3. Okay, so kita dapat dah persamaan yang selepas dah ditukar daripada bentuk alfa tadi. Okay, daripada alfa tadi. So kita jadikan dia sama dengan Y sama dengan ada K. Lepas tu kita dapatkan nilai K dia. Okay, and then kita dapatkan persamaan dia. Ini dah nombor 4 dah. Okay, ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay. So dia cakap kat sini nak tentukan sama ada dia berkadar songsang ataupun tidak. Okey. Yang table-table nilai-nilai ni, adakah dia berkadar songsang atau tidak dengan persamaan yang dibagi kat situ lah. Okey. Then apa kita buat kat sini? Kita test. Kita ambil salah satu lah. Salah satu pun dah cukup dah sebenarnya. Okey. Kita ambil yang paling awal ni. Itu 0.4 bila X sama 0.4 dan Y sama dengan 37.5. Just kita masukkan nilai X saja. Itu 0.4. Adakah dia betul dapat 37.5? Okay. So kalau kat sini kita dapat Y sama dengan 2.4 bahagikan dengan X dia 0.4 kuasa 3. So kalau kita tekan kat sini, kalkulator dia. So 2.4 bahagikan dengan 0.4 kuasa 3. So kita akan dapat nilai dia 37.5. So maksudnya nombor-nombor ni mempunyai ataupun X ni, Y ni berkadar ataupun berubah secara songsang dengan X kuasa 3. So nak tentukan sama ada X dengan Y ni berkadar songsang atau tidak, dah terbukti. So dia memang berkadar songsang. Okay. So first apa kita buat ni, kita dapatkan nilai K dia. Kita pilih salah satu lah. Okay. Then kita cuba yang nombor 1 ni. Okay. Sama dia betul atau tidak. Okay. Gantikan dengan X sama dengan 0.4. Dapat tak 37.5? Sebab dia bagi kat sini 37.5. So kalau dapat, maksudnya dia adalah persamaan ataupun X ni adalah berkadar songsang dengan Y. Dengan X kuasa 3 lah. Okay. Boleh? Salin dulu. Macam mana kita nak buat nilai dia. So kat sini ada penambahan. Ni bukan penambahan, sama je. So yang kelima ni ubah sikit lah. So nombor 5, step nombor 5 ni adalah step pembuktian. Sama ada dia songsang ataupun tidak. Okay, boleh salin dulu. Bagi yang salin 2 minit.
Okey. Dah Lutfi? Dah soalan Dah Cikgu. Okey. Baik. Okey. 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 Buat contoh ubahan bergabung pula. Bagi yang lain untuk Lutfi, yang lain yang tak pain, boleh salin dulu. Nanti cikgu bincang macam mana nak buat. Ini. Dah Cikgu. Okey, dah So, ini contoh ubahan bergabung lah. Jadi, kita dah lepas dah ubahan langsung, tercantum, songsang dan last kali ni ubahan bergabung. Okay, ini contoh. Sekejap lagi kita akan pergi go to pada contoh-contoh soalan yang lain lah. Okay, contoh soalan lain tu nanti cikgu akan minta awak buat dan snap bagi kat cikgu lah. Dalam grup WhatsApp ke. Senang kita nak manage lah. Okay, untuk soalan yang ubahan bergabung ni, dia bagi L berubah secara langsung dengan hasil darab P dan kuasa 2Q. Dan secara songsang dengan okey. Jika L sama dengan 30, P sama dengan 4 dan Q sama dengan 2 dan R sama dengan 12, ungkapkan L dalam sebutan P, Q dan R. Seterusnya, hitung nilai P apabila L sama dengan ni 86.4 dan Q sama dengan 4 dan R sama dengan 25. Okey, walaupun soalan dia panjang, tapi soalan dia tersusun lah. Contoh, first kali dia kena dapatkan dia punya ungkapan lah L tu. Dan seterusnya hitung.
So dia dah guide dah. Contohnya kalau awak tak dapat, dia guide awak macam mana nak dapatkan ubahan bergabung ni. Okay, so first kali apa kita buat, kita tengok gariskan dulu. L berubah secara langsung dengan hasil darab hasil darab ayat dia. P dan kuasa 2Q. Okay, maksud L alpha hasil darab P dan kuasa 2Q. So Q kuasa 2 dan secara songsang dengan R. Okay, R. Okay, so bermaksud L sama dengan K P Q kuasa 2 bahagi dengan R. Dia secara songsang dengan R. So P dengan kuasa 2Q. Okay. So dah settle dah. Dapatkan persamaan K. Dapatkan pula persamaan dia. Okay. So dapatkan nilai K dulu lah. Sebelum kita nak dapatkan persamaan dia. Masukkan nilai. Masukkan nilai dia. So L dia 30. Okay. Sama dengan K. P dia 4. Q kuasa 2. Q dia adalah 2. 2 kuasa 2 bahagikan dengan R dia 12. So, Luffy boleh dapatkan K dia tak? Berapa dia? Yang saya dapat 45 je. Betul. 45? Okay. So, 30 darab dengan 12. Okay. Bahagikan dengan 16. Salah je. Saya salah cara je. Saya salah pindah. Awak buat macam mana? Saya darabkan dulu 4 tu dengan 2 jadi 8 per 12. 4 darab 2. Sepatutnya 4 darab dengan 4. 4 darab dengan 4. 4 darab dengan 4. Lepas tu dapat 16 kan? Saya salah kira tu. So 30 darabkan dengan 12. Okay, so kita dapat 360. Bahagikan 4 darab 4 dapat 16. So bahagikan dengan 16. So okay. So 30 darabkan dengan 12. Bahagikan dengan 16. So bagi 16. So kita dapat kat sini 22.5. Okay, sama dengan 22.5 lah. Dapat dia. So, dapat dah. So masukkannya persamaan dia adalah L sama dengan 22.5 P Q kuasa 2 per dengan R. Okay, seterusnya hitung nilai P. Dia nak nilai P bila L sama dengan ni. Okay. So L dia gantikan dengan 86.4 sama dengan 22.5 darabkan dengan P tak ada, kita letakkan P saja. Q kita ada 4 kuasa 2 bahagikan dengan R 25. Okey, cara pemilihan dia simple je, senang je. Kalau awak macam tersalah ke tersilap kira kan. Okey. Yang atas akan jadi bahagi, yang bawah ni akan jadi darab lah. So P sama dengan 86.4 darabkan dengan 25. Sebab dia bahagi kan, pindah ke belah kiri jadi darab. Bahagi dengan 22.5 darabkan dengan 4 kuasa 2 adalah 16. So, kalau boleh gunakan kalkulator ni lah. Cuba gunakan kalkulator ni. So, lagi senang untuk kira. Kalau melibatkan bentuk pecahan. So, 86.4 darabkan 25. Bahagikan 22.5. Okey, darabkan dengan 16. So, P sama dengan 6. Okey. So, P kita dapat 6. So, kalau di soalan dia, biasanya kalau dalam soalan SPM, dia kadang-kadang dia nak kelirukan student, dia bagilah soalan panjang sikit. So, ada lagi susah soalan dia. Okey, jadi kita kena tengok. Ada tak soalan-soalan yang tahun 2019? Soalan dia agak kritikal sikit lah. Kalau kritikal maksudnya,
ketika dia agak meminta awak berfikir secara kreatif kat situ. Alright. So salin dulu. Jadi kita akan buat pada contoh-contoh soalan. Okey, dah salin ke? Okey, dah salin ke? Kalau dah salin, boleh tunjuk ke? Dah ya. Nah,
Okay. Okay, baik. Kita pergi soalan yang pertama, contoh satu. Okay, Lofi boleh salin dulu ataupun yang tak sempat print tu boleh salin dia punya soalan ni. Dan cikgu nak minta awak dah lepas salin tu ataupun yang dah print tu terus buat jawab soalan dia. Boleh? Cikgu bagi masa 10 minit lah kot. Biasanya boleh kot 10 minit untuk contoh ni. Cikgu kalau saya salin benda penting cikgu, boleh? Boleh, tak ada masalah pun. Sebab awak boleh wujud balik dekat dalam apa? Soft copy yang cikgu bagi tu. Okay cikgu.
Okey, boleh tak jawab soalan ni? Minit ada banyak ni. Apa nak check? Okey. Soalan pertama ni berbunyi kehilangan haba H watts bagi sebuah tingkap berbentuk segi empat tepat berubah secara langsung dengan luas tingkap A M kuasa 2 ataupun A meter persegi lah, dan beza antara suhu T Kelvin di dalam rumah dengan di luar rumah. Diberi bahawa sebuah tingkap dengan luas 2.16 meter persegi kehilangan 63.18 watts. Haba apabila beza suhu ialah 7.5 Kelvin. Tulis satu persamaan yang mengaitkan H dengan A dan T lah. So soalan ni agak panjang sikit berbanding soalan-soalan lain. So kita kena tengok sini. So H, mula kita kena H sebuah tingkap berbentuk segi empat tepat berubah secara langsung dengan luas. So berubah secara langsung secara langsung, kita garis langsung dengan luas dia. So H ni berubah secara langsung dengan A dan beza antara suhu T Kelvin di dalam suhu T Kelvin di dalam sebuah rumah, di luar rumah. So untuk soalan ni dia agak ketika sebab dia tak ada darab kat situ kan. So dia buat dia tolak kat situ. Okey. So dekat sini tolak. Dan beza antara suhu T Kelvin. Okey. Dan beza antara suhu T Kelvin di dalam rumah dengan di luar rumah. Diberi bahawa sebuah tingkap dengan luas. Oh, beza suhu. Okey. Okey. Beza suhu tu jangan ni lah. Beza suhu ni bermaksud bukannya tolak baru cakap pasal ni. Beza suhu ni bukan tolak Okey, kadang-kadang beza kena tolak kan Beza ni maksudnya kadar perubahan, perbezaan. So kita bagi D delta T. So kadar perubahan suhu dia. Okey. So dengan luas tingkap ni dan beza antara suhu T Kelvin di dalam suhu di dua rumah lah. So A darab dengan T. Okey. So A dia dah dapat dah. A jangan pakai A kuasa 2 sebab dia pakai A tu adalah memang luas. A tu memang luas. So bermaksud kalau kita nak tuliskan persamaan dia, H sama dengan KAT. Okey. So apa kita buat? Tak habis lagi untuk persamaankan untuk dapatkan persamaan H, A dan T ni. So kita kena cari K dulu. Okey. So kat sini dia bagi bahawa luas dia ni A, kehilangan haba ni adalah H dan suhu dia 7.5. Okey. So bermaksud kita kena kira lah sikit. Bawah ni. Okey, baik. Jadi satu slide kosong di sini. Okey. So kat sini kita ada A sama dengan 2.16 meter persegi. Okey, kita ada H, kita ada 63.18 watt and T adalah sama dengan 7.5 K. Okay. So, kita ada H
A T, sebenarnya H sama dengan K A T. So maksudnya H ni adalah 63.18 sama dengan K, A dia adalah 2.16 darabkan dengan T 7.5. So maksudnya K ni sama dengan 63.18 bahagikan dengan 2.16 darabkan dengan 7.5. Okay. So K ni sama dengan 63.18 bahagi dengan 2.16 darabkan dengan 7.5. So should be kita dapat K dia, nilai dia, K dia sama dengan 3.9 lah. K dia dapat 3.9. Okay, so makanya persamaan yang nombor 1 tu kita dapat H sama dengan 3.9 AT. Okay, 3.9 AT. Okay, untuk soalan nombor 2, dia tanya kat situ, berapakah haba yang hilang bagi tingkap yang sama dengan panjang dia 2.1 meter dan lebar dia 1.8 meter apabila suhu di dalam dan di luar rumah masing-masing ialah 299 Kelvin dan 307 Kelvin. Okay. So kita kena dapatkan perubahan suhu dulu lah. Beza suhu tu. Kat sini. So kat sini. Okay. So kita kena dapatkan A dia. A dia penting. So sebab dia panjang dia 2.1 dan lebar dia 1.8. So kita dapatkan A 2.1 darabkan dengan 1.8. Okay. 2.1 darab dengan 1.8 should be kita akan dapat nilai dia 3.78. 3.78 meter persegi. Kita dah dapat A. Tapi T dia beza dia. Beza Kelvin dia sebab dia daripada pergerakan daripada 299 Kelvin kepada 307 Kelvin. So kita akan dapatkan beza suhu dia lah. So beza suhu dia 307. Okay, 307 tolakkan dengan 299. Okay. So 307 tolak dengan 299. So kita dapat 8 Kelvin. So dapat bukan 8 kilo Kelvin 8 K Kelvin maksudnya unit Kelvin. Okay. So kita dah dapat dah A dia dengan T. So nombor 2. So kita gunakan persamaan yang ni. H sama dengan 3.9 AT. So H sama dengan 3.9 darab dengan A adalah 3.78 darab dengan 8. Okay. So H awak akan dapat 3.9 darabkan dengan 3.78 darabkan dengan 8. So kita akan dapat kehilangan haba dia adalah sebanyak 117.936 watt. Okay. Watt saya minit dia dalam watt W. Okay. Last kali, nyatakan peratus perubahan kehilangan haba jika luas tingkap berkurang 5% dan beza suhu bertambah 10%. Okay. So dia cakap kehilangan haba jika luas tingkap berkurang 5% dan beza suhu bertambah 10%. Apa akan berlaku? Okay. So kita boleh gunakan yang nilai yang tadi iaitu 3.78 dengan 8 Kelvin tu. Okay. So kita boleh gunakan formula itulah. Kita boleh gunakan nilai A dengan T tu dulu. So sebab kita boleh tengoklah berapa peratusan dia. Soalan ni agak panjang sikit.
Okay, sebab dia agak very critical dan very agak kebat sikit. Tapi untuk KSSM cikgu tak pasti lagi. Dia punya ujian dia akan jadi ujian sampai ke tahap ni. Sebab untuk KBSM, soalan ubahan dia tak melibatkan sampai ke soalan kebat. Okay, ini first time cikgu tengok. Sebab untuk soalan ubahan, dia kalau KBSM, dia hanya kertas satu saja. Kertas dua tak ada. Kertas satu saja dia akan tanya berkenaan dengan ubahan. Kertas dua tak pernah ada soalan berkaitan ubahan lah. Dan sampai ke tahap yang ni. Okay. Okay, so kita tengok sini. So A dia berkurang sebanyak 5%. Maksudnya A kita boleh anggap A sama dengan 95% lah. Kita tolak 5%, saya dapat 95%, darabkan dengan 3.78. So kita dapat A dia 0.95 darabkan dengan 3.78, should be kita akan dapat 3.591. Okay, so T dia sama dengan, dia cakap bertambah, beza suhu dia bertambah 10%. So 110 bahagi dengan 100 lah. Okay, kalau pertambahan maksudnya kita tambah 100. 100 tambah dengan 10. Tapi kalau berkurang, 100 tolak dengan 5. So dapat 95 lah. Ikut berapa peratus yang kita nak buat. Okay, itu teknik dia macam mana kita nak mempercepatkan pengiraan dalam matematik ni lah. So darab dengan 8, should be kita akan dapat 1.1 darab dengan 8, should be. So kita akan dapat 8.8 Kelvin lah. Okay. So kita dah ada yang baru. Nilai yang baru untuk A dan nilai T. So kita kirakan nombor 3 kan. Okay. H dia sama dengan 3.9 darab dengan 3.591 darabkan dengan 8.8. So kita dapat 3.9 darab dengan 3.591 darab dengan 8.8. So kita dapat jawapan dia 123.24 watts. Okay, so nak tekan perubahan kan. Okay, dia dapat dah 123.24 watt bila A ni berkurang 5%, T ni bertambah sebanyak 10%. Okay, so H dia dapat 123.24 watt. Alamak, tadi pun dah terlepas dia punya ni. Sekejap Tadi siapa sempat salin dia punya H? Boleh tak bagi tahu kat cikgu? H dia berapa tadi yang terakhir cikgu buat? Ni sempat salin tak? Sempat. Yang H sebelum tu sempat tak salin? Sempat sampai 8 kali 110% je. 8 kali 10%, okey. Okey, yang sebelum tu soalan nombor 2 tu H dapat berapa? Yang cikgu buat tu H sama dengan apa? 117.936. Okey, 107.9. Okey, baik. Okey, tak apa. So tadi yang A tadi yang pertama dapat berapa? A yang nombor 2 tu. T kita dapat 8 ni kan. A dia dapat berapa? 3 perpuluhan berapa tadi? Aku dah lupa. 8. 3.8 eh?
38 meter per 78. Okey, 78. 3.78 meter persegi. Okey. So ini 8 Kelvin. Okey, so kalau dia meningkat sebanyak ini naik 10%. So ini berkurang sebanyak 5%. Okey. So kita kira dululah. Kita kira base mula. So A akan jadi sama dengan A sama dengan 95% darabkan dengan 3.78. So kita akan dapat 0.95 darabkan dengan 3.78. So kita dapat 3.591. Okay. So T dia sama dengan 110 per 100 darabkan dengan 8. So dapat 8.8 Kelvin. Okay. So memasukkan dalam formula dia, H sama dengan 3.9 darab A darabkan dengan T. Ini formula dia. H sama dengan 3.9 AT. So H sama dengan 3.9 darab dengan A 3.591 darab dengan T 8.8. So kita akan dapat 3.9 darab dengan 3.591 darab dengan 8.8. So kita dapat 123.24. Okay. Atau 103.24 watt. Ni pun dalam watt lah. Okay. So dia nak dapatkan kadar perubahan dia. So kadar perubahan sama dengan 123.24 tolak dengan 117.94 bahagikan dengan nombor yang asal lah. Nilai yang asal dia 117.94. Jangan kita ambil 123.24. Kita ambil yang 117.94. So, kalau kita kira ni, so kita dapat 123.24 tolakkan dengan 117.94. So bahagikan dengan 117.94. Should be kita akan dapat kat sini. Okay, kita darab dengan 100% lah. Okay. Darabkan dengan 100%. So kita dapat 4.49%. Okay. So jawapan kadar peratus perubahan ni kita dapat 4.49% ataupun 4.5%. Okay. Boleh tak dapat ni? Kadar perubahan untuk haba yang dihasil, haba yang di ni. Okay, Luffy macam mana Luffy? Boleh masih bersama dengan ni kelas cikgu? Boleh. Okay. Okay, baik. So, semua nak salin dulu ke macam mana? Dah salin? Okay, Anis kalau dah salin bagi tahu cikgu. Dah cikgu. Dah Okay, baik.
Okey, boleh. So kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey. So dalam soalan nombor 2 ni dia cakap apa? Masa yang diambil untuk memasang sebuah mesin T jam berubah secara songsang dengan bilangan pekerja W. Okey, dia beri bahawa 4 orang pekerja memerlukan 2 jam 45 minit untuk memasang sebuah mesin. Ungkapkan T dalam sebutan W. First, ungkapkan sebutan T. So dalam sebutan W, nyatakan masa yang diambil oleh 10 orang pekerja untuk memasang sebuah mesin. Berikan jawapan anda dalam minit. So sebab T dalam jam. Okay, so kita ada 2 jam 45 minit. So dalam soalan ni kita kena pertimbangkan lah macam ni kita nak dapat dalam minit. Lagi senang. Okay. So dia cakap T berubah secara songsang kan. Songsang pula kan. Dengan W. T ni. Okay. So bermaksud T sama dengan K per W. So kita kena dapatkan nilai K ni lah. Tapi kat sini kita bagi kat T kat sini adalah 2 jam 45 minit. So kalau boleh, kalau dalam soalan B ni dalam minit, tukar siap-siap dalam minit. So maksudnya 2 jam adalah 120. Okay. So 2 jam 45 minit. So kita dapat 165 minit lah. Okay. So maksudnya T 165. Oh, jap. Okay. Okay. Yang ni jangan ubah dalam minit dulu. Kena ubah dalam jam. Sebab dalam soalan ni dia bagi T jam. T dia dalam jam. Berubah secara songsang dengan bilangan pekerja W. Okay. Kalau kita tengok sini, 2 jam 45 minit, kita kena convert dalam jam. Jangan convert dalam minit Okay. Kalau 2 jam 40 minit, Subi kita akan dapat dalam 2.75 jam. Macam ni kita dapat 2.75 jam. Cuba buat macam ni. 45 bahagi dengan 45 bahagikan dengan 60 darab 1. So 45 bahagi dengan 60. Kalau kita bahagi dengan 60, 45 bahagi 60 kan. So kita dapat 3/4 ataupun 0.75. So kita gunakan 2.75 jam untuk kira K tu dulu. So 2.75 sama dengan K per W. W dia ada 4 orang. 4 orang. So K dia sama dengan 2.75 darabkan dengan 4 lah. Okay, 2.75 darab dengan 4. So kita dapat K sama dengan 11. Okay, K sama dengan 11. So maksudnya sini T ni sama dengan 11 per W. Okay, T sama dengan 11 per W lah. Okay, so dia cakap dia nak nyatakan, okay, ni dah dapat dah. Nyatakan masa yang diambil oleh 10 orang pekerja pula. Okay, 10 orang pekerja. So maksudnya T sama dengan 11 per 10 lah. 11 per 10. So atau masa semua isi bikin jawapan dalam minit. Okay, so sama dengan so 11 per 10. So kita dapat 1.1 jam. Tapi dalam soalan dia nak minta berikan dalam jawapan minit. Okay. So 1.1 jam darabkan dengan 60. Okay. 1.1 darabkan dengan 60. So kita dapat anggaran masa dia adalah 66 minit. Kalau ada 10 orang pekerja. Maka kat sini kita dapat kalau semakin ramai orang, semakin ramai pekerja, so semakin singkat masa yang diambil untuk memasang sebuah mesin. So itu dinamakan songsang. So bila bilangan pekerja meningkat, kan? Bilangan pekerja dia meningkat,
masa dia pun berkurang. So dapat menjimatkan masa lah. Dapat 66 minit. Daripada tadi kita dapat kalau kita kira 165 minit. Okay, boleh? So ini contoh kedua. Okay, last kali contoh cikgu nak bagi. Cikgu dah buat rakaman. So nanti boleh ujuk rakaman ni lah untuk tengok balik apa yang cikgu kongsikan. Okay. Okay, sebab kita ada, cikgu nak bagi 2 soalan homework. Soalan tu sebenarnya dah ada dalam slideshow tu. Cikgu dah yang cikgu nota bahan yang cikgu dah bagi tu. Okay, bahan tu akan digunakan untuk buat homework. Okay, kalau boleh submit sebelum minggu depan lah. Okay. Kita pergi pada soalan ketiga. Contoh 3 ni. Rintangan R ohm suatu wayar berubah secara langsung dengan panjangnya iaitu P meter dan secara songsang dengan kuasa 2 diameter dia. D milimeter lah. Sejenis wayar dengan panjang 25 meter dan diameter 4.5 meter mempunyai rintangan 3 ohm. Tuliskan rumus bagi rintangan wayar itu. Okey, first kali kita kena tengoklah ayat dia macam mana. R ni berubah secara langsung dengan panjang dia. Okey. Dan secara songsang dengan kuasa 2 diameter dia. So that means R langsung dengan P tapi secara songsang dengan kuasa 2 diameter. So D kuasa 2. So makanya dari sini kita boleh buat satu persamaan R sama dengan K P per D kuasa 2. Okay. K P per D kuasa 2. Okay. So dia dah bagi situ panjang 25, diameter 4.5 dan rintangan ada 3. So apa kita buat? Kita kena dapatkan nilai K dia dululah. Okay. Sekejap. Soalan ni kena ni. Okay. So cikgu padam sikit. Yang ni note dia. Cikgu buat kat sini. So R sama dengan K P per D kuasa 2. Soalan dia. Okay. So panjang dia 25. R dia 3. K3 sama dengan K. P dia panjang dia dalam 25. Bahagikan D dia 4.5. So 4.5 kuasa 2. So maksudnya K sama dengan 4/3 darab dengan 4.5 kuasa 2 bahagikan dengan 25. So K sama dengan, so should be kita akan dapat 3 darab dengan 4.5 kuasa 2 bahagikan dengan 25. So should be kita akan dapat 2.43. Okay, 2.43. Itu untuk K. Okay, so maka persamaan dia yang kita akan dapat R sama dengan 2.43 P per dengan D kuasa 2 lah. Okay. So, untuk soalan kedua, kita alih bata ke belakang. Okay, hitung diameter wayar dengan nilai rintangan dan panjangnya masing-masing ialah 22.5 meter, 22.5 ohm. Oh, terbalik. Itulah rintangan dan panjangnya masing-masing 22.5 ohm dan 30 meter. Betul ayat dia. Rintangan dan panjangnya 22.5 ohm dan 30 meter. So, dia kena dapatkan diameter wayar tu lah. So, macam mana kita nak buat kat sini? So, R dia 22.5. Okay, sama dengan 2.43. Okay, darabkan dengan P. P dia bagi kat sini 30. 30 bahagikan dengan D kuasa 2.
2. Okay. So that mean kat sini kita boleh buat D kuasa 2 sama dengan 2.43 darab dengan 30 bahagikan dengan 22.5 lah. So actually ubahan ni awak kena mahir betul macam mana kita nak susun darab bahagi semua tu. Okay. So sebab minggu lepas kita dah belajar persamaan linear, macam mana kita nak buat kalau bahagi jadi darab, darab jadi bahagi kan. So kena tengok balik macam mana kita nak buat ataupun nak selesaikan sesuatu ungkapan, misalnya ungkapan algebra lah. Sebab tu kelas pertama cikgu terangkan sikit macam persamaan linear tu. Okay. 2.43 darabkan dengan 30. So bahagikan dengan 22.5. So should be kita dapat D kuasa 2 sama dengan, D kuasa 2 dia sama dengan 3.24. 3.24. Maka D sama dengan punca kuasa 3.24. So D sama dengan 1.8 meter. Okay. So ini soalan nombor 2 lah. Ini soalan nombor 1. Okay. Soalan nombor 2 dan nombor 1. Okay. So nombor 2 dia dapat 1.8 meter. Okay. Kita tengok soalan kejap. Apakah yang perlu dilakukan untuk menurunkan rintangan wayar itu jika diameternya adalah tetap? Berikan justifikasi anda. Okay. Macam mana kita nak turunkan rintangan wayar jika diameternya adalah tetap? Okay. Diameter yang tetap apa? Macam mana kita nak turunkan rintangan dia? Okay. So kita ada R sama dengan 2.43 P per D kuasa 2 kan? Macam mana kita nak turunkan rintangan dia apabila diameter adalah tetap? So diameter jangan turun. So maksudnya kalau R, kita tengok R ni sebaris dengan P kan? So bermaksud bila R turun, P pun kena turun lah. So kita nak buat justifikasi, so kena pastikan P tu turun. Okay, kita tengok soalan sebelum dia, P dia adalah 25. Okay, P dia adalah, P dia adalah 30 meter. Okay, P dia adalah 30 meter. So dalam soalan nak tengok rintangan dia berkurang kan. Okay, so macam nak dapat rintangan berkurang, kita kena justifikasi kat sini. Bila R berkurang, P berkurang. Sebab R ni level dia sama dengan P. So bila R level sama dengan level dengan P, so maksudnya R ni berkaitan langsung dengan P. So maksudnya, so bila R berkurang, P pun berkurang. So kalau R bertambah, P pun bertambah. Itu konsep yang ada dalam perubahan langsung lah. So kat sini, apa kita buat kat sini? Kat sini kita ada 30. P dia 30. So kita buatlah. Kita tengok tadi. Kita buatlah dalam 20. Kita tukarkan P dia sama dengan 20 meter. Apa akan jadi pada rintangan dia? Okay, dengan syarat D ni mesti dikekalkan iaitu 1.8 lah. So rintangan R sama dengan 2.43 gantikan dengan P dengan 20 bahagikan dengan 1.8 kuasa 2. Okay. So should be kita akan dapat apa jawapan dia sini. 2.43 darabkan dengan 20 bahagikan dengan 1.8 kuasa 2. So should be kita dapat 15 ohm. Okay. Nampak tak tadi? Yang asal dia 22.5 ohm. Okay. Pada soalan kedua 22.5 ohm. Tapi kalau kita tukarkan panjang dia, kurangkan panjang dia daripada 30 meter kepada 20 meter, maka rintangan dia akan berkurang kepada 15 ohm. So justifikasinya apa? P perlu di panjang wayar
perlu dipendekkan. Okay, justifikasi dia sebab apa? So bila P berkurang, bintangan pun akan berkurang sebab A berkadar langsung dengan P. Sebab A berkadar langsung dengan P. Okay, boleh? Setakat ni? Luffy, boleh? Boleh. Okay. Okay, untuk kelas malam ni kita sampai setakat ni lah soalan ni. So ada beberapa soalan kalau awak tengok lah dalam slide yang cikgu bagi tu ada dalam dua soalan lagi kan. Contoh 4 dan contoh 5. Okay, contoh 4 dan contoh 5 ni cikgu nak minta awak buat sebagai homework. Boleh tak? Boleh ke? Okay, boleh So contoh 4 dengan 5 tu cikgu nak buat sebagai homework. Okay. Cikgu minta maaf pasal internet yang ada kat sini. Tapi tak apa. Cikgu ada buat rakaman. So nanti boleh tengok rakaman tu balik. So kita tengok macam mana nak buat ubahan tu. Okay, so malam ni kita dah cover hampir semua keempat-empat jenis ubahan, iaitu ubahan langsung, tercantum, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Okey, cikgu harap awak boleh faham untuk bab ubahan ni. Alright. So, terima kasih kerana join ataupun ikuti kelas Sifu and Mat untuk malam ni. So, minta maaf kerana ada kesilapan teknikal tadi. Tak dapat dielakkan lah. Tiba-tiba cikgu tengah tulis, tiba-tiba hilang. Hilang. So, baru sedar dalam handphone, rupanya internet cikgu tak ada. Okey. Baik, jumpa lagi pada minggu depan. Minggu depan kita akan cover bab matrix. Okay. InsyaAllah kita akan cover bab matrix. So, siapa yang dah belajar, Alhamdulillah kat sekolah online. Tapi kalau dah belum belajar, boleh cikgu akan terangkanlah satu persatu macam mana matrix tu kita gunakan. Okay. So, matrix ni adalah salah satu daripada contoh ataupun apa orang kata dinamakan sebagai kesinambungan kepada persamaan linear. Persamaan linear serentak. Nanti cikgu akan ceritakanlah apa hubung kait matriks, kaedah matriks yang boleh digunakan dalam penyelesaian persamaan linear serentak. Okey? Alright, sampai jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.